Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk subunit 1.2.2. Okey, bagi bab 1 iaitu peranan reka bentuk bersama saya Puan Nurdiana binti Ramli daripada SMK Taman Desa Skudai. Okey, peranan reka bentuk terbahagi kepada 3. Yang pertama, peranan reka bentuk kepada individu. Yang kedua, peranan reka bentuk kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah peranan reka bentuk kepada pengeluar dan negara. Peranan reka bentuk kepada individu terbahagi kepada 5. Yang pertama sekali, memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Kedua, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Yang keempat, memupuk sikap bersyukur dalam kehidupan semakin dipermudahkan. Dan yang terakhir, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Peranan reka bentuk kepada masyarakat. Pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Kedua, menyokong, melindungi dan memperbagaikan etika budaya. Ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Dan yang kelima, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Peranan reka bentuk kepada pengeluar dan negara. Pertama, mengeluarkan produk berjenama negara. Kedua, melindungi hak cipta rakyat. Ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Keempat, menjadi aset negara yang berharga. Kelima, menjaga maruah dan keselamatan negara. Dan yang terakhir sekali, menjadi penanda aras sebagai negara maju. Okey, bagi subunit 1.2.2 peranan reka bentuk. Okey, ada 3 peranan reka bentuk yang pelajar perlu ingat. Pertama, individu. Yang kedua, masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengeluar dan negara. Jadi, cara untuk pelajar ingat dengan mudah ialah menggambarkan peranan individu itu sebagai pengguna. Sebagai pengguna, apa yang mampu anda sumbangkan. Okey? Dan apakah kelebihan reka bentuk kepada diri anda sebagai pengguna. Kemudian bagi aspek masyarakat pula, bagaimana sumbangan peranan reka bentuk itu mempengaruhi diri anda dan juga individu di sekitar anda. Maksudnya dalam arti kata hubungan, ataupun lingkungan sosial. Apakah sumbangannya? Dan yang terakhir, bagi peranan pengeluar dan negara, bagaimana pelajar perlu ingat adalah bagaimana sumbangannya ataupun sumbangan reka bentuk dalam menghasilkan aset-aset negara yang berharga. Dan bagaimana kita mampu untuk menyumbang kepada pembentukan negara maju, iaitu peranan negara kita dibandingkan ataupun dikaitkan dengan sumbangannya kepada negara-negara luar. Dalam arti kata lingkungan dunia, iaitu hubungan antarabangsa. Jadi apa yang kita boleh contribute sebagai sebuah negara. Itulah peranan reka bentuk dalam konteks pengeluar dana negara. Okey pelajar. Jadi sebenarnya tak susah. Kadang-kadang fakta ini dia agak sama ataupun penerangannya agak similar. Jadi caranya pelajar perlu asingkan peranan yang saya sebutkan tadi. Ikut level. Okey, apakah sebagai pengguna, apakah peranannya sebagai masyarakat, dikata lain hubungan dengan individu A dan B, dan juga yang terakhir adalah hubungan sebagai kita pengeluar industri yang besar yang membantu menyumbang kepada aset negara dan juga hubungan negara dengan dunia luar. Jadi pelajar
Tajuk ini sebenarnya sangat mudah, cuma pelajar perlu berhati-hati jika soalan ini keluar seakan-akan sama. Okey, jadi oleh itu untuk membantu anda ingat, okey, jangan lupa buat latih tubi yang saya sediakan. Okey, dan macam biasa dalam sesi PTPR saya tak perlu stres. Okey, senang saja. Anda baca, anda ingat, anda hafal dan buat latihan ini untuk anda mengeluarkan semula fakta yang telah anda fahami dan anda pelajari. Oleh itu, sekian para pelajar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.